Al-Kuliah dia kena saya. Jadi kita kadang-kadang kita malulah sebagai orang Islam, sepatut kita lebih ke depan, lebih berminat dengan Al-Kuliah. Dan juga apa khabar orang Permatan Binjai di Kepala Batas, alhamdulillah ya. Semoga tuan-tuan perempuan di mana saja anda berada, di dalam negara, di luar negara, mudah-mudahan semuanya sihat walafiat dan sejahtera. Dan pada petang ini tuan-tuan perempuan, kita akan membongkar satu lagi tajuk yang sangat penting, yang kita lihat ada kaitan dengan diri kita dan kadang-kadang kita kena berhati-hati, kita kena berawas selalu. Iaitu kita akan bincangkan satu tajuk namanya dagang syaitan. Itu yang pelik tu, dagang syaitan. Kalau nasi dagang bisa dengar kan. Ni dagang syaitan. Apa maksud dagang syaitan? Tuan-tuan jangan ke mana-mana, kita akan lihat sampai habis Al-Kuliah pada petang ini. Dan panelis-panelis itu sudah sampai di sebelah kiri saya. Saya perkenalkan satu persatu tuan-tuan. Di sebelah kiri saya yang bahagia Ustaz Muhammad Farid Ravi Abdullah, pensyarah daripada USIM ya. College Universiti Islam Malaysia. Okey. Dan juga di sebelah kiri Ustaz Farid Ravi, iaitu yang bahagia Ustaz Wan Sohor Bani Leman ya, daripada Universiti Islam Antarabangsa UIA. Assalamualaikum Ustaz kedua. Alhamdulillah ya. Itulah panelis-panelis kita yang akan bincangkan tajuk dagang syaitan. Sebagai mukadimah tuan-tuan perempuan pada petang ini, kalau tuan-tuan perempuan belum mendaftar sebagai sahabat Al-Kuliah, bolehlah mendaftar daripada sekarang ya, dengan menaip ALK, iaitu Al-Kuliah ALK, kemudian jarakkan, kemudian typekan daftar, kemudian jarakkan, typekan nama pengenalan anda, nama samaran lah ya, kemudian jarak, kemudian nombor IC anda ya, kemudian seterusnya SMS-kan ke dapat DAPAT ataupun 32728. InsyaAllah tuan-tuan akan terima sebagai sahabat Al-Kuliah serta merta ya, tanpa ada birokrasi. Dan kita sekarang berada ya, kalau kita lihat kita akan menyambut tahun iaitu hari kebangsaan kita yang ke-50 ya, ada 174 hari lagi untuk mencapai tarikh kemerdekaan 31 Ogos ya, untuk sempena 50 tahun kita merdeka. Tuan-tuan perempuan, tanpa buang masa, saya nak teruskan kepada yang bahagia Ustaz Farid Ravi ya. Kalau kita lihat Ustaz, bila cerita tentang dagang syaitan ni, memanglah kita digalakkan jadi seorang pedagang, seorang usahawan. Kita lihat sahabat-sahabat Nabi memang rata-ratanya seorang usahawan terkenal. Abdul Rahman bin Auf, Abu Bakar Siddiq ya, Umar bin Al-Khattab ya, dan ramai lagi ridwanullah alaihim ajma'in. Tapi yang kita lihat hari ini Ustaz, dia ada satu trend sekarang ni, berdagang, berjual beli melalui internet. Dan yang paling menariknya jualan barang ya, barang yang dijual melalui internet ialah makhluk halus yang telah pun diawet kononnya. Dia adalah ya nama-nama, nanti saya sebut nama-namanya. Saya nak tanya yang bagi Ustaz, kalau kita lihat hari ini bila sebut manusia, kita lihat, saya kenal lah Ustaz Farid macam ni ya, rupanya Ustaz Wan Sohor macam ni, rupanya saya macam ni, berbeza-beza lah. Tapi kita tahu mesti ada hidung ya, mesti ada mata 2 biji ya, mesti ada mulut, mesti ada telinga, mesti ada kepala dan sebagainya. Itu manusia. Tapi kalau kita lihat ada makhluk lain yang kita sebut syaitan ini, ataupun makhluk halus, dia tersembunyi, memang kita tak nampak. Ada ekor panjang mana, pendek ke, kontot ke, dia ada taring ke tak ada setengah kata ada tanduk, syaitan ada tanduk. Mudah macam mana, matanya merah ke macam bangun tidur kan, ataupun matanya macam mana. Jadi nak tanya Ustaz, bagaimana dia ni boleh merosakkan manusia, dan apakah fungsi kita sebagai manusia dan fungsi dia pula sebagai makhluk halus di atas muka bumi ini. Silakan Ustaz. Okay, terima kasih Ustaz Fauzi, sahabat Ali Benan, para penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bincang masalah hari ini berkaitan dengan dagang syaitan, dagang hantu. So, satu perdagangan yang saya kira ada juga yang berminat ya. Dalam situasi hari ini, kita kata dunia tanpa sempadan, globalisasi, orang dah sampai ke angka selepas dan sebagainya. Semua ini menggambarkan bahawa dunia semakin maju. Dalam kemajuan yang sebegini tuan-tuan, masih ada lagi yang tertipu dengan jual beli hantu, jual beli syaitan,
ya, yang mana kita kira ianya tidak mendatangkan apa-apa manfaat. Kalau kita lihat kepada konsep Al-Quran, jin ni apa tuan-tuan? Sebab kalau nak bincang hantu, kena bincang jin dulu. Sebab kalau nak kenal hantu, kena kenal jin. Jin ini adalah makhluk yang Allah Subhanahu Wa Taala jadikan, dan daripada jin inilah terjadinya iblis, terjadinya makhluk-makhluk halus yang lain. Kerana jin ini pada zahirnya kita tidak boleh lihat, tetapi dia boleh menjelma. Kenapa dinamakan jin? Pertamanya persoalan kenapa dinamakan jin? Dinamakan jin kerana dia sifatnya tersembunyi. Kita tak tahu pada petang ini jin datang dengan Al-Kulliyah. Kita tak tahu. Dia hadir. Jangan toleh kanan, jangan toleh kiri. Nanti tengok ada kat sebelah, sentuh. Jadi kita lihat jin ini adalah makhluk yang mustatir. Dia tersembunyi. Allah Ta'ala sebut, falamma janna alaihi lail, apabila berlakunya malam, apabila kami sembunyikan, yang dimaksud sembunyikan siang kepada malam. Jadi nak menggambarkan bahawa jin ini adalah makhluk yang tersembunyi. Baik, itu satu. Yang keduanya pula, bila kita lihat jin ini, dia mempunyai alam dia yang tersendiri. Yang mana alam manusia, tuan-tuan boleh lihat. Saya manusia, tuan-tuan manusia. Jadi saya boleh lihat tuan-tuan, tuan-tuan boleh lihat saya. Kalau ada yang tak dapat lihat saya, itu mungkin sama ada yang lihat tu jin atau yang melihat tu jin. Jadi kita lihat. Ya, kalau manusia sama manusia boleh lihat. Kalau manusia dengan jin tak boleh lihat. Sebab apa? Sebab alam yang berbeza. So kita nak sibukkan diri kita dengan alam makhluk lain. Buat apa? Dengan alam kita sendiri pun tak habis selesai lagi, kita nak pergi menyibukkan diri dengan alam makhluk yang lain. Jin ini adalah makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dapat dilihat oleh mata kasar manusia. Allah Subhanahu Wa Taala sebut daripada apa jin ini dijadikan oleh Ustaz? Ya, Allah Taala sebut dia dijadikan. Allah Taala sebut dalam surah Adz-Dzariyat, dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-15, Allah Taala sebut wa khalaqnal janna min marijim min nar. Yang bermaksud, dan dia menciptakan jin dari api yang bernyala. Dan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Yang bermaksud, dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Maksudnya apa? Jin dijadikan daripada api yang sangat panas. Kita ini dijadikan daripada tanah, jin dijadikan daripada api yang sangat panas. Jadi dia sangat jauh. Sangat jauh dari sudut elemen yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadikan jin dan manusia. Mana mungkin yang dijadikan daripada tanah mahu berkawan dengan yang dijadikan daripada api. So apa berlaku? Kalau dari sudut fizikalnya, dari sudut saintifiknya, bila tanah dibakar, dia akan jadi rosak, dia akan jadi tak cantik. Jadi dia akan mengalami kepanasan. Sebab itu orang yang berkawan dengan jin, dia tak stabil emosi dia, dia tak stabil iman dia, kerana dia sentiasa terganggu, panas, ya, sentiasa didesak untuk melakukan perkara-perkara yang tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi persoalannya Ustaz Fauzi, dia ada tugas tak? Jin ada tugas. Tugas dia Allah Taala sebut, jin dan manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala untuk menyembah Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menjadikan jin dan manusia, melainkan suruh mereka beribadat. Maksudnya, saya dijadikan, insan dijadikan, tuan-tuan dijadikan, dan jin dan dijadikan adalah untuk beriman kepada Allah. Coba kita lihat, ada satu surah di sana, surah yang membincangkan mengenai jin. 100% surah itu bincang. Namanya pun surah jin, tuan-tuan. Surah jin. Siapa nak tengok jin? Baca surah jin banyak. Ya, kalau jin tak jelma, maksud jin takut dengan kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, surah jin ni membincangkan mengenai bagaimana jin berinteraksi dengan Nabi SAW, bagaimana jin datang mendengar Al-Quran. Ayat yang pertama Allah Ta'ala sebut cukup cantik. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafaru minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Allah Ta'ala katakan wahai Muhammad, telah diturunkan kepada aku Al-Quran, maka telah datang sekelompok jin mendengar Quran yang dibaca oleh Nabi, maka ada yang beriman. Ada yang beriman, dan ada yang kufur. Jadi sama situasi dia. Bagaimana manusia diperintahkan suruh beriman kepada Allah, ada di kalangan manusia yang beriman dan ada di kalangan manusia yang kufur. Begitu juga dengan jin. Ada yang beriman dengan Al-Quran, ada yang beriman dengan Nabi, ada yang kufur dengan Nabi. Yang banyak buat masalah ni, yang kufur tadi tu. Yang jadi jin, yang kufur, bila dia kufur, dia jadi iblis. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, tadi tuan-tuan dan puan-puan dah nampak dalam studio kita, ada tetamu-tetamu, itu bukan jin, itu orang sebenarnya. Saya tak perkenalkan lagi, mereka adalah sahabat-sahabat Al-Kuliah daripada Pertubuhan Wanita Ta'lim Taman Bukit Cedang,
Seremban Negeri Sembilan. Itulah mereka sebenarnya, manusia-manusia yang sejati sebenarnya, ya, bukan jin. Apapun kita ucapkan tahniah kepada sahabat-sahabat Al-Kuliah. Sampai sekarang jumlah mereka yang terkini ialah 6,274 orang sahabat Al-Kuliah. Yang terbaru Puan Habsah Muhammad Desa. Puan kecil saya tak tahulah, ya, Habsah Muhammad Desa 6274. Syabas, ya. Dan insya-Allah tuan-tuan, kita terima lagi pendaftaran sebagai sahabat Al-Kuliah. Saya nak sebut nak terbalik dari Ustaz Wan Sohub juga ya. Ustaz, kalau kita lihat hari ni dalam ada satu laman web, ini kata dagang syaitan ni, dia memperjualkan hantu yang telah diawet dan sebagainya. Ada barang-barang mistik, barang-barang yang pelik-pelik yang tak pernah didengar oleh telinga kita, tak pernah dilihat oleh mata kadang-kadang. Antaranya Ustaz, iaitu hantu jelangkung mata merah. Pelik namanya kan, hantu jelangkung mata merah. Harganya 3,000 Ustaz. Ustaz kena beli Ustaz. Itu buat mata merah, tak mata oranye lagi. Dah 3,000. So ini kadang-kadang saya sebut, kadang-kadang benda ni bukan boleh nampak, boleh pegang Ustaz, macam saya pegang laptop ke, ya, benda bukan maddiah. Kadang-kadang itulah, kadang-kadang orang kita, orang Melayu cepat sangat percaya, dan ada yang dah beli dah. Dah 3,000, ada yang jual minyak cenual. Ya, ada yang dimiliki oleh 3 tok batin. Minyak tu diambil 3 tok batin jadi minyak cenual. Harganya 5,000 Ustaz, dijual juga melalui internet ataupun laman web saya sebutkan tadi. Saya tanya, apa akan jadi? Sebenarnya cerita tentang cerita tentang jin syaitan Ustaz dah ada dah dalam Quran dan hadis. Tapi kadang-kadang orang tak baca pun tak faham. Apa akan jadi sekiranya apa yang disebut dalam Al-Quran, dalam hadis diabaikan? Kena pula dengan syaitan dan jin, dua musuh utama kita. Apa kesannya Ustaz? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Terima kasih Ustaz Fauzi yang berbahagia, sahabat saya Ustaz Farid, muslimin dan muslimat yang diberkati oleh Allah. Saya sebenarnya Ustaz Fauzi, saya ingat bila sebut berinteraksi ataupun berurusan dengan jin ni, saya ada 2 kali. 2 kali. Yang pertama bila saya pakai seluar jin. Itu yang pertama. Yang kedua bila saya bersalam dengan Datuk Jin Samsudin. Tapi dua-duanya bukan alam jin, cuma nama je jin. Baik, jadi bila nak sebut berkaitan dengan jin ni, kita nak berurusan dengan jin, kita ada satu kata dasar sebenarnya. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran bahawa syaitan itu musuh. Dan fattakhidhuhu aduwa, maka kamu kena ambil, jadikan syaitan tu sebagai musuh. Maknanya bila musuh kita, tak boleh lah nak berurusan jual beli dengan dia, dan dia tak boleh jadi sahabat kita. Saya pun tak nampak di mana untungnya kita membeli jin ini. Satu, betul ke benda yang dibeli itu jin yang sudah diawet? Macam nak awet nak awet burung helang, burung hantu je ni. Jadi kalau burung hantu, yang diawetnya bukan hantu, itu burung tu. Jadi balik pada cerita kita, sebenarnya cerita tentang jin ini juga kita kena sedar, Al-Quran sebut dengan jelas. Bila berurusan dengan jin ni apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Allah SWT kata syaitan ni dia tak janji apa-apa, kecuali kalau berurusan dengan dia, kita bergantung pada dia, minta tolong dia, akhirnya dia akan membawakan kepada kita kefakiran. Dan syaitan ini juga sebenarnya dia mengajak kita supaya buat benda-benda yang buruk. Sebab itu kalau kita perasan orang-orang yang berurusan dengan jin di dalam jampi-jampi dia, Ustaz Fauzi, Ustaz Fauzi pun salah seorang pengamal perubatan Islam, dia pun tahu perkara ni. Dan kebetulan pula saya tengok dalam TV3 akhir-akhir ni, boleh jadi malam ni pun ada dalam slot berita buletin kan, ada tentang perubatan Islam. Berbeza perubatan Islam dengan perubatan tak Islam. Kalau kita dengar cara bacaan dia tu pun, dalam bacaan-bacaan yang tidak perubatan Islam tu memang dah tersebut perkataan yang Allah katakan wa ya'murukum bil fahsya, yakni perkataan-perkataan maki hamun, mencarut, menyebut perkataan-perkataan kononnya untuk tujuan berubat, tetapi menyebut perkataan-perkataan yang mengandungi maksud yang kotor. Kemudian tidak sekadar Allah beri peringatan jin itu membawa kefakiran, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah wallahu wasi'un alim. Sedangkan Allah menjanjikan pengampunan.
dan menjanjikan lebihan rezeki. Fadlah ni rezeki yang melimpah ruah. Sebab itu kalau kita nak jadi kaya, nak mendapat keuntungan, kita sebenarnya tak ada alasan untuk berurusan dengan jin. Dan sebenarnya saya pun rasa pelik juga kalau orang yang jual jin, jual hantu jelangkung yang disebut minyak cenual dengan harga RM5,000, kalaulah betul dia boleh memberi manfaat, kenapa dia tak gunakan untuk dia sendiri sampai dia jadi kaya? Ini dia sendiri tak kaya, macam Tok Batin. Minta maaf lah, saya tidak berniat untuk memperlekehkan siapa-siapa. Tapi bila sebut Tok Batin, kita kenal mereka duduk masih tinggal dalam hutan, rumahnya rumah papan, bahkan ada yang dibuat daripada buluh. Bukannya Tok Batin ni rumahnya banglo 3-4 tingkat, tak. Jadi orang yang tidak boleh untuk membangunkan diri sendiri, macam mana dia nak membangunkan orang lain, nak menolongkan orang lain? Sebab itu sebenarnya tak ada alasan untuk kita berurusan dengan jin. Bahkan dalam satu ayat lain Allah menyatakan fazaduhum rahaqa. Dia tidak menambah apa-apa kecuali dia menambahkan lagi kesusahan dan kekufuran serta sifat yang disebut oleh Ustaz Farid tadi akan menyebabkan kita melampaui batas, tak kenal halal ataupun haram. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Wan Soho. Itulah tuan-tuan dan puan berkaitan dengan dagang syaitan. Kalau tuan-tuan dan puan ada soalan, SMS-kan kepada kami ya. Apapun ada soalan bancian SMS, iaitu soalannya, individu tertentu sanggup menjual makhluk halus menggunakan internet kerana A. jahil, B. tamak, C. ada permintaan, D. lain-lain. Sila nyatakan sebab lain-lain tersebut. Tuan-tuan boleh buat bancian di Kaca TV Naskah, boleh SMS-kan kepada mereka kaca, akan umumkan ya siapakah jawapan manakah yang betul di akhir rancangan Al-Kuliah nanti. Apapun dan kita ada tetamu, rasanya tak ceria kalau saya tak bagi peluang kepada tetamu yang datang dari Negeri Sembilan jauh ni untuk tanyakan soalan kepada ahli panel. Silakan. Nama saya Hajar Norma Sentur, pengurusi daripada Persatuan Wanita Taklim Taman Bukit Cidang, Seremban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustaz, saya ingin bertanyakan satu soalan, iaitu syaitan dan jin merupakan musuh manusia yang nyata. Namun saya merasa hairan, kenapakah ada individu yang sanggup bersebahat dengan kedua makhluk ini untuk berbagai tujuan jahat. Di manakah silapnya? Mohon pandangan dari Ustaz Muhammad Farid Serawi. Sekian, terima kasih. Terima kasih sudah puan bertanya daripada Pertubuhan Taklim tadi ya. Nanya Ustaz ni, dia dah pilih Ustaz macam mana kan? Ni Ustaz Farid Ravi daripada College Universiti Islam Antarabangsa Selangor ataupun kuis. Itu dia tanya tentang bersahabat. Tambah sikit Ustaz, ada yang jadi tuan pun ada. Dia menganggap syaitan jin tu sebagai tuan, dia bagi makan, jamu supaya dia akan berkhidmat kepada orang tersebut. Apa hukum Ustaz bersahabat dan menjadi tuan tadi? Ya. Pertamanya kita balik tanya diri kita lah tuan-tuan dalam berkawan dengan jin ni. Manusia dengan jin siapa kuat? Dua saat sekarang. Manusia dengan jin, manusia lagi kuat tuan-tuan berbanding dengan jin. Jin adalah makhluk yang tidak disebut sebagai makhluk yang sempurna. Sedangkan manusia ini adalah makhluk yang sempurna. Allah Ta'ala sebut, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami jadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Sempurna kita ni tuan-tuan. Sebab itu yang sempurna ini boleh mengimarah. Dan kita memegang jawatan sebagai khalifah. Kita memegang jawatan sebagai khalifah, kita bertanggungjawab memakmurkan bumi Allah. Iblis tidak ada tanggungjawab demikian. Dan jin tidak ada peranan demikian. Dia hanya disuruh taat pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan prasarana pembangunan dia tak terlibat. Ya, kecuali di zaman Nabi Allah Sulaiman alaihi salam pernah jin jadi dibantu kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Tapi jin yang kita faham hari ini adalah seperti yang disebut oleh pengurusi, jin yang digunakan untuk jalan-jalan singkat. Ya, dia jalan-jalan singkat, nak kaya cepat, nak awet keliling pinggang, ya, nak nampak awet muda, nak bagi laris perniagaan. So dia gunakan jin-jin ini ataupun hantu-hantu yang sudah diawet ini untuk melariskan perniagaan dia, kerana dia tamak. Seperti mana kita nak undi, ada undian dibuka tadi, di antara sifatnya tamak. Bila manusia tamak tuan-tuan, yang dia nampak depan mata dia RM, dia mahu kekayaan, dia mahu kemewahan. Jadi dia langgah habis. Ya, dia sodok habis, dia tak kira halal haram. Yang penting aku kaya. Besok aku kaya, aku taubatlah. Jadi ini takut tak sempat nak kaya, mati dulu dengan hantu dia sekali. Hantu mati lama dah, dia mati kemudian.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sidang penonton yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi persoalannya kita boleh jawab sendiri kerana kita yang kontrol dia. Jangan sampai dia kontrol kita, tuan-tuan. Ya, yang itu begitu kita kena faham. Sebab takut satu tahap nanti dia akan berlaku pemujaan. Dia pujalah sekarang ni, tolonglah ya jin, bawakan aku seguni beras. Engkau bawa seguni beras, aku bagi engkau seekor ayam panggang dan pulut kuning, contohnya. Jadi dia minta pada jin. Kita ni, Islam mengajar kita supaya kita minta dengan Allah. Surah Al-Fatihah ayat ketiga. Apa bunyi tuan-tuan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya engkau kami sembah dan hanya kepada engkau kami memohon ya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuk kami jalan lurus. Minta dah keluar daripada solat jalan bingkang-bingkuk. Minta dengan jin. Salahlah tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi antara puncanya ialah lemah iman, tak kenal Allah. Bila tak kenal Allah, dia tak tahu siapa yang bagi dia rezeki. Siapa yang beri dia rezeki dia tak kenal. Innallaha wallahu khairur raziqin. Allah adalah Tuhan sebaik-baik Tuhan di dalam memberi rezeki. Jadi Nabi SAW pernah mengajar kepada Anas bin Malik, dia kata, "Ya bunai, fasta'in billah. Idza sta'anta fasta'in billah." Wahai anak kesayangan, wahai anak, kalau ya gulam, minta maaf saya, ya gulam, wahai budak, kalau kamu nak minta perlindungan, minta dengan Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Minta dengan Allah sebab Allah Taala yang akan bagi. Yang mengizinkan jin membantu manusia kerja Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di dalam ayat yang ke-6 surah Jin, tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa annahu kana rijalun minal jinni ya'udzuuna birijalin minal jinni wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa." Dan ada di sana beberapa lelaki dari kalangan manusia yang meminta bantuan daripada jin. Jadi bila dia minta bantu pada jin, jin tolong jin, jin tolong jin. Jadi jin tu akan jadi apa? Jadi bongkak, jadi seronok. Macam manusia pun sama, tuan-tuan. Manusia kalau ada orang pergi minta tolong, orang ni minta tolongnya, aku ni rasa hebat dah, sampai ramai minta tolong dengan aku ni. Nampak? Jadi jin laki lagi, tuan-tuan. Jadi Ustaz Wan Soho dia jumpa Jin Samsudin dengan seluar jin. Saya tiap hari makan jin, jintan. Wallahualam. Okey. Terima kasih. Ini Ustaz Wan Soho, kita ada penanya kita, sahabat Al-Kuliah, namanya Hazizi. Nombor ahlinya 5941. Dia tanya, betulkah pembelian toyol itu boleh dilakukan di Mekah? Ustaz pernah belajar di Arab Saudi kan, Ustaz pernah beli toyol ke di Mekah. Dia tanya, boleh betul ke pembelian toyol di Mekah dan apa hukumnya? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Saya jawab dulu hukum dia lah. Dalam Al-Quran sebut walabi sama syarau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Itu antara jual beli yang paling buruk, yang paling haram di sisi Allah SWT. Pasal apa? Saya teringat dalam sejarah Nabi Sulaiman. Kalau kita baca dalam surah Al-Baqarah, ayatnya panjang saya tak nak baca. Yang penting dalam pemerintahan Nabi Sulaiman pernah ada jatuh bangun dia. Satu ketika apabila Nabi Sulaiman masa tu ada iblis, dia sentiasa ada menulis beberapa perkara yang berkaitan dengan perkara-perkara sihir. Lalu bila diketahui oleh Nabi Sulaiman, perkara itu akhirnya ditanam di dalam bumi, supaya ia tidak boleh dibongkar. Maknanya benda-benda yang disebut tentang jin ni jangan kita jadikan barang dagangan, kita sepatutnya sembunyikan. Sebab itu kalau kita baca sejarah Nabi bila kena sihir dengan labid pun, salah seorang Yahudi yang kena melalui sikat yang dikenakan, Nabi pun buang dalam telaga, dan telaga itu akhirnya ditimbus. Pasal apa? Benda-benda yang berurusan dengan jin ni sepatutnya dibuang terus, ditanam dalam bumi. Saya pun tak berapa setuju, misal kata kalau ada setengah orang kononnya dibubuh, minta maaf kononnya saya sebut, pasal saya pun tak tahu sejauh mana kebenaran. Ada yang letak dalam botol, buang, ada yang buang dalam hutan, yang buang dalam sungai. Itu tak bagus sebenarnya. Bimbang, takut dibuka oleh orang yang terjumpa. Yang penting, nak balik pada soalan tadi, sebenarnya tak ada urusan jin jual toyo kat Mekah ni. Kat Mekah tak ada. Bahkan bila kita sebut tentang Mekah dengan Madinah ni terutamanya, dia adalah bumi yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada perkara-perkara ini. Bukan tak berlaku. Memang Dajjal tak boleh masuk, jin ada yang masuk. Saya pernah baca beberapa dalam buku perubatan Islam, beberapa rumah di Mekah ada terbakar, tiba-tiba kain lansir terbakar dari perbuatan jin. Tetapi saya tidak pernah secara pengalaman peribadi
mengetahui ada di sana orang-orang yang jual tuyul. Tuyul ni istilah yang ada di Malaysia je, wallahu a'lam. Di Mekah memang ada lah, tapi jual kurma, kopiah. So Ustaz ada lebih kurang seminit setengah Ustaz nak tanya. Bagaimana cara nak ubah pandangan masyarakat kita, takut hantu jadi takut Allah. Hantu takut Tuhan. Bukan takut hantu tapi takut Tuhan. Macam mana ubah? So dia sudah jadi satu mitos yang disuntik sejak kecil dalam animisme masyarakat Melayu ni. Daripada kecil lagi anak-anak itu didedahkan kepada hantu pontianak. Yang keluar hantu, yang keluar ada bobok-bobok kat luar tu. Yang keluar hantu. Jadi anak ini didedahkan dengan hantu. Kemudian pula Ustaz Fauzi, di dalam media pun kita tengok adanya majalah-majalah yang cerita bab hantu, ya, keranda terbang lah, ya, batu nisan boleh bercakap lah. Lepas tu ada pula orang buat kajian. Jadi orang cuba dedahkan. Jadi ini mendatangkan takut. Sebab itu jangan keluar ada hantu. Anak kita takut. Jangan keluar, Allah marah. Kita tak kisah. Sebab kerana suruh takut pada hantu itu beribu-ribu kali, tetapi takut kepada Allah mungkin beberapa kali je. So ini di antara punca kenapa anak kita lebih takut pada hantu berbanding takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, terima kasihlah kepada Ustaz dan juga kepada Yan 89. Nombor ahlinya 3813 yang bertanyakan soalan macam mana nak ubah takut hantu kepada takut Tuhan. Apapun tuan-puan itulah nanti kita akan sambung lagi selepas berita perbincangan kita tentang dagang syaitan. Jangan ke mana-mana tuan-puan sekali lagi kerana masih setia bersama dengan Al-Kuliah pada petang ini dan kita masih lagi berbicara tentang dagang syaitan. Iaitu bagaimana orang menggunakan kemudahan internet ataupun laman web untuk memperniagakan syaitan yang kononnya adalah syaitan ataupun hantu yang telah diawet. Dan kita ucapkan syabas kepada Umi kerana telah mendaftar sebagai sahabat Al-Kuliah ke 6,627 yang terkini. Dan kita ada 174 hari lagi negara kita akan menyambut ulang tahun perayaan Hari Kebangsaan Malaysia yang ke-50. Ada 174 hari lagi. Sepatutnya Ustaz Wansur, kita dah 50 tahun merdeka, sepatutnya tak perlu lagi lah percaya karut marut, khurafat, tahayul. Sampai kadang-kadang dia boleh percaya, dia boleh beli Ustaz, saya sebut ya, delima gaib dengan harga 3,000 ada di laman web. Delima gaib, kalau pakai delima tu Ustaz Rabi akan gaib. Tak nampak dalam kuliah ni. Dia berada kat sana, kat tetamu contoh terselit kat situ. Ataupun ada geliga lipan, 15,000 harganya. 15,000 ringgit harganya. Geliga lipan Ustaz. Itu barangkali kalau celup dalam gelas ni semua penyakit akan hilang lah. Kalau kita minum. Jangan makan lipan, geliga lipan. Geliga putri sentubung pada Ustaz, 35,000 ringgit harganya. Itu saya tanya Ustaz, bagaimana bila kita cakap tentang makhluk halus, jin ataupun benda-benda mistik macam ni, barang-barang ni, kadang-kadang orang percaya ada kuasa. Kuasa penyembuh, kuasa macam-macam lah. Saya tanya Ustaz, mereka juga punya kelemahan. Jin, syaitan, batu ke apa, ada barangkali ada keistimewaan, ada kelemahan. Nak tanya Ustaz, apa pandangan Ustaz terhadap mereka yang memuja, mendewa-dewakan makhluk-makhluk seperti ini? Silakan Ustaz. Ya. Saya teringat macam dalam satu cerita yang Imam Ibn Kathir sebut, kisah Abid yang berlaku pada zaman Bani Israel. Apabila beliau diceritakan ayat, bagaimana ayat tu saya mudah terlupa lah bila nak sebut. Allah SWT berfirman, kamathali syaitan idh qala lil insani kufur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Maknanya peristiwa ni bagaimana syaitan berjaya memujuk Abid tersebut. Abid ni bila sebut Abid bukan nama dia Abid. Dia ni sifat dia kerana dia suka beribadat. Dia suka beribadat. Jadi diriwayatkan tak kurang 60 tahun dia beribadat. Sehingga kan boleh katakan tak turun daripada rumah ibadat dia. Tapi bila diuji dengan syaitan, saya pendekkan cerita, akhirnya dia telah melakukan zina dan melibatkan kelahiran anak dan dibunuh bayi serta ibu kepada bayi perempuan yang dia zina tadi. Jadi hasilnya sewaktu dia ditangkap oleh masyarakat kampung, masa itu syaitan datang menjelma. Masa itu syaitan datang pada dia, syaitan nampak dia nampak syaitan, tapi orang kampung tak nampak. Itu antara kelebihan syaitan. Dia boleh menjelma kepada kita, kita nampak, orang lain tak nampak. Dia boleh set macam mana, wallahu alam. Tapi orang bila sebut manusia ni mesti kena nampak ya.
Jadi yang penting pada waktu itulah bila syaitan tu kata, kalau kamu nak selamatkan diri kamu, kamu kena dewa-dewakan aku, puja aku, minta tolong daripada aku, jangan minta tolong daripada Allah. Falamma kafara, bila dia telah kufur pada Allah, dia minta tolong daripada Allah. Tadi Ustaz Farid sebut pesanan Nabi kepada Anas, wa idza sta'anta fasta'in billah, kamu minta tolong, mintalah daripada Allah. Ini dia tak ada dah, dia minta tolong daripada syaitan. Jadi pada waktu itu akhirnya dia telah mati dalam keadaan kufur. Itu klimaks yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran sebagai ceritanya bagaimana pengakhiran orang yang memuja dan mendewakan syaitan. Jadi persoalan apa yang disebutkan dewa? Pendewaan ini bukan maksudnya kita letak dia berada di depan, kemudian kita menyembah dengan suasana seakan-akan kita sujud pada dia. Bukan begitu. Memang itu kita nyatakan kemuncak pendewaan. Tetapi menyebutkan pendewaan ini, iaitulah kita mengikut telunjuk syaitan. Dalam erti kata, kita mengikut apa sahaja yang disuruh oleh syaitan. Bila syaitan suruh kita buat, tak kira halal ataupun haram, maka kita buat. Itu yang dikategorikan sebagai mendewa. Wallahualam. Ya, terima kasih Ustaz Wan Suhur. Kita ada soalan istimewa, soalan email daripada sahabat Al-Kuliah daripada United Kingdom. Dari United Kingdom. Barangkali ini untuk Ustaz Farid lah, daripada kuis. Ya. Untuk penonton Ustaz, penonton dan juga Al-Kuliah bukan sahaja dapat ditonton di seluruh Malaysia, di negara kita, malah dapat dirakam dan ditonton seluruh dunia melalui internet. Alhamdulillah, itu kehebatan Al-Kuliah ya. Dan kita ada email daripada sahabat Al-Kuliah yang sedang menonton Al-Kuliah di United Kingdom sekarang ini, iaitu Amanda Sabri namanya. Amanda Sabri. Dia berkata, pada pemerhatian saya, teknologi ICT telah digunakan secara meluas. Malah di UK sekarang ini sejuk. Bila cuaca sejuk, mereka kalau boleh tak mau keluar rumah lah, sebab cuaca sejuk, dan mereka nak berhubung sama mereka menggunakan internet ataupun laman web. Malah masjid-masjid pun ada laman web di sana. So dia tanya Ustaz, dia sekarang mengikuti Al-Kuliah, barangkali dia dengar suara Ustaz Farid nanti ya. Satu soalan daripada Amanda Sabri, iaitu apakah hukum bagi pemberi kemudahan teknologi seperti kemudahan internet, di mana kemudahan yang diberikan oleh mereka digunakan pada perkara yang tidak sepatutnya? Ada faham? Ya. Okey, saya jawab Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fauzi, sahabat ahli panel, dan juga kepada pelajar yang saya kira pelajar lah kot daripada UK hantar soalan tu, ataupun soalan umum bagaimana boleh atau tidak dan apa pandangan kita atau pandangan Islam mengenai menggunakan internet, menggunakan teknologi ini pada jalan yang tidak sepatutnya. Jadi sudah semestinya tuan-tuan dan puan-puan, teknologi bukan satu perkara yang boleh disekat. Dia tak boleh sekat. Kemajuan teknologi, perkembangan ICT, dia tidak di tangan saya, tidak di tangan tuan-tuan. Dia di tangan global. Jadi global yang mengubah, global yang menentukan masa depan ICT, bukan kita. So kita sebagai pengguna. Jadi ICT itu sendiri adalah menghubungkan manusia untuk memudahkan manusia mengakses maklumat, untuk download maklumat, supaya manusia tidak rasa terpinggir, supaya manusia dapat berhubung antara satu sama lain, dapat memperoleh manfaat. So isunya kita nak dapat manfaat melalui ICT, melalui internet, kita nak dapatkan pembangunan modal insan. Kita mahu membina diri, kita mahu belajar, kita mahu berhubung. Jadi asalnya dia baik. Jadi disebabkan tangan-tangan manusia yang tidak beramanah dan minda-minda yang sudah rosak ni dicuba manipulasi dan cuba merosakkan website-website ataupun cuba mewujudkan website yang tidak baik, dan dalam masa yang sama cuba jual perkara yang tidak baik, cuba salah guna. Jadi nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini sudah disalahertikan tuan-tuan. Allah Taala beri kita nikmat berbentuk internet. Saya hari ini boleh berhubung dengan kawan saya boleh hantar email, saya boleh bercakap dengan dia melalui internet, dan dia boleh menonton kita petang ini melalui internet juga tuan-tuan. Jadi semua ini kemudahan. Jadi ini merupakan nikmat. Allah Ta'ala beri manusia cerdik, Allah Ta'ala jadikan manusia, beri kesempurnaan, wujudkan segala kemudahan sehingga manusia dapat mencapai teknologi yang cukup canggih. Jadi sikap manusia yang tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dia merosakkan. Jadi ingat tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau ingat, sekiranya kamu syukur pada nikmat Allah, Allah Ta'ala akan tambah. Tapi bila kita kufur nikmat Allah, azab Allah cukup keras, cukup berat. Yang dikatakan kufur pada nikmat Allah, inilah dia.
nikmat yang ada itu disalahguna. Itu kufur nikmat. Dan esok lusa mungkin nikmat ini akan hilang daripada tangan kita. Jadi ini akan mendatangkan kerugian. Dan ingat, apa saja yang kita buat, sejauh mana kita boleh menyumbang, tuan-tuan. Kita jangan gunakan tangan ini untuk merosakkan umat, untuk merosakkan pembangunan manusia. Bila kita masukkan mesej-mesej yang tidak baik dalam internet, dalam website, ini akan dibaca oleh orang lain, akan tersebar. Jadi ini akan merosakkan hati, merosakkan minda. Dan manusia akan terdorong kepada buat perkara-perkara yang tidak baik. Sebab kita dirangsang. Bila buka website yang tidak baik, Ustaz Fauzi, manusia akan terangsang. Kita tahu benda maksiat, kita tahu benda tu ada. Tetapi bila dirangsang, dia dapat akses, dapat maklumat, jadi dia akan jadi lebih dahsyat. Jadi seolah kita menyumbang kepada kerosakan. Jadi ini keadaan Islam cukup melarang perbuatan yang macam ni. Ya, itulah tuan-tuan. Maknanya kalau kita buka ruang kebajikan orang buat, kita akan dapat pahala juga. Kalau kita buka ruang dosa, orang ikut orang buat, kita pun dapat dosa mereka juga. Jadi tuan-tuan, jangan ke mana-mana. Kita berehat puan-puan dan juga di mana saja anda berada kerana menonton kuliah dengan tajuk Dagang Syaitan pada petang ini ya. Kita mempergunakan kemudahan teknologi untuk menjual produk ataupun barang yang karut-marut yang memang tak wujud ya, yang diawet dan sebagainya. Ini satu soalan Ustaz Wanshul daripada sahabat Al-Kuliah namanya Raudah Mujahidah 86. Nombor ahlinya 6315. Terima kasih Raudah. Soalannya ialah, apa hukum sekiranya membeli ataupun menonton filem seram ataupun filem hantu yang semakin berluasa sekarang? Macam-macam Ustaz ya. Jadi ini teknologi juga yang digunakan untuk kadang-kadang sampai anak-anak kita takut juga, nak tidur malam pun takut. Mak-mak budak pun jatuh juga, takut-takut juga ya. Silakan Ustaz. Ya. Kalau mak budak takut seronok juga, dia peluk bapak budak. Masa dia takut. Tapi yang jadi masalahnya sebenarnya macam ni. Saya teringat dalam pada zaman Nabi SAW. Masa tu memang tak ada filem lah. Satu hari ketika Nabi sedang solat, tiba-tiba Nabi diganggu oleh jin. Ini cerita benar. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim kita boleh baca. Ketika Nabi diganggu oleh jin, tiba-tiba Nabi kata dia nak cuba lontar bara api ke wajah Nabi SAW. Dia tak mampu pasal Nabi kata a'udzubillahi minka. Maknanya aku minta lindung. Bila sebut hak syaitan ni, kaedah dia fasta'iz billah, maknanya mintalah lindung. Jadi yang terbaliknya sekarang ni, benda yang syaitan kita nak bawa masuk dalam rumah. Pasal kaedah asas, bila kita nak baca Quran sekalipun, kita tak nak supaya ia diganggu oleh syaitan bacaan kita tu, maka kita minta wa idza qara'tal Quran fasta'iz billah minasyaitonir rajim. Padahal baca Quran masa tu syaitan pun dah lari. Syaitan lari, tapi Allah masih lagi suruh kita menjauhkan, minta perlindungan daripada Allah daripada syaitan. Jadi balik pada cerita tadi, bila Rasulullah dah akhirnya saya pendekkan cerita, Rasulullah tangkap jin tersebut. Rasulullah tangkap. Ramai yang tak tahu cerita ni. Rasulullah tangkap jin. Setengah riwayat kata jin tu datang dalam rupa seekor kucing hitam. Bila Rasulullah tangkap, Rasulullah terfikir, aku ikatkan jin ni di tiang masjid, kat masjid Nabi tu. Kalau aku ikat di situ, besok orang sahabat-sahabat aku boleh mari tengok, budak-budak boleh mari cuit-cuit buat main-main. Tapi pasal apa? Rasulullah SAW mengingati balik doa Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang penting, pendek ceritanya, akhirnya Nabi lepaskan. Maksud yang saya nak sampaikan di sini, jin itu sepatutnya kalau boleh Rasulullah memang nak ikat situ, tapi Rasulullah pun memikirkan, selain daripada doa Nabi Sulaiman, Rasulullah juga memikirkan apa untungnya kita ikat jin di situ. Dia boleh jadi menambahkan ketakutan orang. Jadi Rasulullah SAW pun lepaskan. Jadi kalau Rasulullah pun tak simpan, tak benarkan jin untuk disimpan, kenapa kita nak buat masuk filem-filem? Jadi secara mudahnya membeli filem-filem seram, menonton filem-filem seram ni haram lah. Itu sajalah. Kerana apa? Kerana mudarat dia. Dan dalam kaedah usul fiqh pun jelas kullu ma yuaddi ilal haram fahuwa haram. Benda yang membawa kepada haram, maka ia diharamkan oleh syarak. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ustaz. Ustaz Farid ya, dalam masa 2-3 minit Ustaz, boleh tak Ustaz ceritakan apakah benteng yang paling kuat, paling ampuh, paling kukuh kepada kita semua supaya kita tidak terjerumuslah tengok benda-benda internet ya, benda-benda hantu diawet, kita pun ingin nak beli, kita percaya delima tu, percaya kepada tangkal tu, supaya kita tidak tenggelam dalam benda karut-marut khurafat sampai merosakkan iman kita. Silakan Ustaz. Okey, terima kasih Ustaz Fauzi. Kita tahu dalam Al-Quran ada satu ayat yang menjadi wirid orang Islam, surah ayat kursi.
Ayat kursi ni sebab turun dia bila selepas turun ayat ni tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini dibawa oleh Ubay bin Ka'ab, ya. Ubay bin Ka'ab menjelaskan bagaimana Nabi menjelaskan kekuatan ayat ini. Pada satu hari jin masuk ke dalam rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kena ganggu. Kalau kita kena ganggu tu fair lah. Ya, jadi Nabi pun kena ganggu dengan jin. Jadi gangguan itu Nabi cuba atasi. Dan jin ganggu Nabi, kita dapat kaedah bagaimana kita nak mengatasi. Kalau Nabi tidak diganggu, mungkin kita pun tak ada formula. Jadi Nabi ajar kita. Bila jin masuk, jin curi tamar di dalam rumah Nabi SAW, maka Nabi pun tahan dia. Nabi tahan, Nabi tanya, kamu siapa? Dia kata, ana jinniyun. Dia kata, kamu datang untuk apa? Untuk ambil tamar di rumahmu, wahai Rasulullah. Jadi, apakah cara untuk aku berlindung daripada kamu? Jin tu bagi tahu, baca ayat kursi. Dia bagi tahu, suruh baca ayat kursi supaya dia jauhkan diri daripada kita. Kita pula panggil mari. Bakar kemenyan, letak pulut, letak telur. Bagi kami lagi kenyang, tuan-tuan. Kami boleh tolong doa mustajab. Ustaz-ustaz ni kan bagi jin. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu kaedahnya. Maksudnya kita kena bentuk benteng diri kita sendiri. Jadi persoalannya manusia tamak mencari jalan singkat untuk mendapatkan kekayaan. Jadi kita nak lihat apakah elemen-elemen yang perlu ada, tuan-tuan dan puan-puan. Pertama sekali kita kena lihat bahawa jin ini makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana makhluk-makhluk lain. Dia makhluk halus, dia ada alam dia, kita ada alam kita. Tidak sepatutnya manusia menjadikan jin ataupun makhluk halus ini, hantu pontianak ini ataupun jebalang dan sebagainya, kita beli, kita tertipu, kita jadikan dia sebagai wasilah pula untuk mendapat keuntungan. Yang seterusnya pula, tuan-tuan dan puan-puan, perkuatkan jiwa kita, hati kita dengan berserah kepada Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu punca akan menjadi penyebab kepada kita selamat daripada berdagang berjual beli jin dan hantu pontianak. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Farid Rabi. Keputusan pancian kita, individu tertentu sanggup menjual makhluk halus menggunakan internet kerana A. jahil, B. tamak, C. ada permintaan, D. lain-lain. Keputusannya A. jahil 100%. Semua pakar sokong jawapan A. Jahil. Hari ini kita buat Al-Kuliah, semua pakar dapat ilmu. Kita tolak dagang syaitan.